Sidang perwakilan yang saya hormati sekalian, kenapa saya berkata demikian? Kerana dengan cara ini maka persaingan yang sehat akan wujud dan lebih ramai yang berpeluang untuk mendapat pekerjaan. Saya yakin dengan sistem seperti ini lebih ramai anak muda mendapat tempat kerja dan peluang yang sama rata tanpa prejudis. Bagaimana caranya? Apa modus operandinya? Marilah kita sama-sama rungkaikan, menerusi perbincangan dengan pihak-pihak berwajib dengan lebih tersusun dan menyeluruh. Saya yakin perkara ini bukanlah sukar dilaksanakan demi manfaat generasi muda masa hadapan serta memelihara kualiti hidup anak bangsa kita yang ada di negara ini. Sidang perwakilan yang saya hormati sekalian, sebagai generasi muda, kita sedar peranan dan tanggungjawab kita dalam merancangkan kehidupan dan masa hadapan. Namun di Malaysia ketika ini sudah menjadi satu masalah. Generasi kita terbeban dengan hutang sebelum tamat pengajian. Sudahlah berpenat lelah mendapatkan segulung ijazah di sepanjang 3 hingga 4 tahun dan ada ketikanya berpuasa dan berlapar perut kerana segan meminta duit di kampung. Apabila melangkah keluar, mereka ini terbeban pula di bahu puluhan ribu ringgit untuk diselesaikan. Kita faham bahawa yuran pengajian adalah satu perkara pokok untuk kita meneruskan cita-cita. Untuk itu, pelbagai skim ditawarkan oleh bank-bank swasta ataupun agensi kerajaan seperti pinjaman dan sebagainya. Namun begitu, tidakkah kita gusar untuk melangkah keluar kerana bebanan itu sebenarnya bukan RM1, RM2 tapi puluhan ribu juga. Dan ini ada kalanya menyebabkan ramai antara adik-adik kita yang disenarai hitamkan dan melarikan diri. Kita memahami bahawa tugasan untuk membayar hutang adalah perkara wajib. Adalah menjadi kewajipan kita selaku anak-anak muda dan ia juga adalah sebagai tanda kita bersyukur kerana kerajaan telah menyediakan prasarana yang kondusif untuk kita terus bergelar mahasiswa dan juga graduan. Apa yang membebankan sebenarnya adalah tanggungan yang tidak ternilai oleh mereka yang baru merangkak-rangkak untuk mencari pekerjaan. Sehubungan dengan itu, saya merasakan sudah tiba masanya kita membantu generasi muda masa hadapan dengan memberi sedikit kelegaan kepada mereka ini dengan membatalkan terus yuran pengajian yang perlu dibayar setiap sesi. Kutipan yuran pengajian yang diperolehi oleh 22 universiti awam seluruh negara adalah terlalu kecil berbanding dengan peruntukan yang diberikan oleh kerajaan. Putri mencadangkan yuran pengajian para pelajar universiti ditampung sepenuhnya oleh kerajaan melalui penambahan peruntukan kepada universiti-universiti ini. Dalam erti kata lain, pelajar tidak perlu membayar yuran dan universiti tidak kehilangan pendapatan hasil daripada pungutan yuran. Kami berharap, Putri berharap cadangan dan idea ini diterima demi kebaikan anak-anak kita di masa hadapan. Dengan itu, kita di Malaysia ini dengan penuh bangganya boleh menyatakan kepada mereka yang di luar bahawa pendidikan di Malaysia ini adalah percuma daripada tadika sehingga ke Menara Gading. Yang berhormat ahli-ahli majlis tertinggi, kita faham mungkin cadangan ini agak ekstrim, tapi kita selalu bercakap mengenai generasi muda dan ini adalah antara yang kita boleh lakukan untuk generasi muda. Sidang perwakilan sekalian, segala perancangan masa hadapan negara sekarang bergantung kepada keupayaan masyarakat menguasai budaya inovasi.
kejayaan dan keberkesanan model baru ekonomi untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara berpendapatan tinggi bermula dengan inovasi dan kreativiti. Hari ini semakin ramai yang kaya raya kerana mempunyai idea yang berkualiti, reka cipta yang inovatif, kemahiran mengubah suai, bijak memberi nilai tambah kepada teknologi sedia ada, dan bukan lagi terpaksa membanting tulang 4 kerat. Dunia sedang berkembang maju dan bergerak pantas. Rakyat Malaysia juga sudah bersedia berdaya saing dengan menguasai keupayaan baru. Budaya inovasi telah berkembang subur di Malaysia dari sekolah rendah sehinggalah ke universiti. Banyak produk inovasi telah tersedia untuk dikomersialkan. Sekarang sudah tiba masanya untuk kita memikirkan apa yang perlu dilakukan selepas itu. Sidang perwakilan yang saya kasihi sekalian, universiti telah memainkan peranan yang besar dalam menyemai budaya inovasi di kalangan mahasiswa. Universiti perlu diberi pujian dengan aktiviti kreatif yang mereka suarakan ataupun gambarkan ini. Ini mungkin kerana universiti telah mempunyai tenaga pengajar yang cekap dan berdedikasi serta peralatan yang canggih. Saya yakin universiti di Malaysia mampu menyediakan tenaga mahir untuk negara ratusan tahun yang akan datang. Di dalam usaha untuk terus memupuk budaya inovasi di kalangan mahasiswa ini, Puteri menggesa kerajaan untuk menambah dana bagi membiayai aktiviti inovasi di universiti dan seterusnya membudayakan inovasi ke peringkat yang lebih tinggi. Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, beralih kita kepada isu sosial. Beralih kita kepada permasalahan sosial yang menjengah generasi muda kita. Yang menjadi kebimbangan serta kegusaran kita semua adalah insiden pembuangan bayi. Insiden pembuangan bayi dan masalah sosial seperti seks luar nikah, berkesedudukan dan juga isu yang berkaitan dengan moral ini seringkali menjadi bualan hangat dan tiada penghujung serta penyelesaiannya. Beberapa cadangan telah dibuat dan sudah banyak program disusun atur oleh pihak NGO dan pihak swasta untuk menggembling tenaga bagi membantu kerajaan mengurangkan senario yang membimbangkan ini. Namun begitu, usaha ini seolah-olah umpama mencurah air ke daun keladi. Puteri mencadangkan agar satu silabus atau bab yang lebih fokus kepada aspek kesihatan reproduktif diperkenalkan. Memandangkan kini pendidikan seks diajar menentasi kurikulum di dalam mata pelajaran pendidikan Islam, sains, biologi dan juga pendidikan moral. Bab kesihatan reproduktif bolehlah dimasukkan dalam kurikulum sains yang diajar dari tingkatan 1. Ini dapat memberikan pendedahan awal kepada kanak-kanak. Kurikulum ini boleh menyentuh soal penjagaan kesihatan anggota reproduktif, seksualiti serta hal-hal yang berkaitan supaya kesedaran mengenai seksualiti dapat disemai lebih awal dan dapat diterapkan kepada remaja agar insiden pembuangan bayi dapat dihapuskan. Kita juga sedar bahawa stigma dalam masyarakat Melayu masih menebal dan bukanlah perkara yang mudah dinyahkan. Namun begitu, saya yakin sekiranya kita lebih terbuka untuk menerima kemelut ini secara lebih rasional, maka lebih banyak ruang dapat kita sediakan untuk anak-anak muda ini insaf dan kembali ke pangkal jalan. Keterbukaan ibu bapa bukanlah bermaksud untuk kita memberikan lampu hijau kepada mereka meneruskan aktiviti lahir dan buang, tetapi lebih kepada keterbukaan yang tidak membabi buta. Mereka juga tidak menyalahkan apa yang berlaku kerana kesalahan dan dosa anak-anak mereka. Dengan itu, anak-anak dan mereka yang berdosa dan tersilap langkah ini tidak terus-menerus melakukan kesalahan demi kesalahan, dari berzina ke mengandung luar nikah hingga ke membuang anak demi kerana ketakutan. Sehubungan itu, Puteri menyokong kepada usaha untuk mewujudkan sebuah rumah perlindungan dan pembelajaran seperti yang telah dibuat oleh Kerajaan Negeri Melaka
dengan mewujudkan sekolah harapan. Premis ini dapat memberikan satu nafas yang selamat dan baru kepada para ibu dan anak-anak muda yang sudah terlanjur. Cara ini mungkin dilihat ramai seolah-olah seperti menggalakkan gejala ini berleluasa. Namun percayalah, ada banyak baiknya. Dengan adanya premises yang lebih kondusif, selamat dan terjaga dengan baik, anak-anak muda yang terlanjur ini dapat membina semula kehidupan dengan anak yang tidak berdosa.